Eh. Dah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So okay, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita tingkatkan perasaan rasa sayang pada Allah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan pada kita malam ini untuk bersama-sama dalam satu majlis, insya-Allah, untuk kita menghidupkan memperingati yang dikasihi sahabat-sahabat dan Ustaz Rani, Ustaz Hanafi, dan sekalian yang ada. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kesempatan, dan insya-Allah sebenarnya malam ni tak plan pun nak buat live ke apa, tapi bila dah ramai-ramai ni kan, kita ambil peluang lah. Sebab malam ni ramai yang sedang mempersiapkan persiapan untuk kita hari kekeluargaan esok lah, hari rumah terbuka, hari terbuka rimun dan kasih. Jadi insya-Allah esok kita akan mula dalam pukul 9, pukul 10 insya-Allah, kedatangan, kehadiran, dan insya-Allah kita akan sampai petang. Ada padat, ada aktiviti-aktiviti yang akan kita buat bersama-sama, dan insya-Allah kita akan ada panah petangnya tu, ada memanah. Alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dari Melaka ni, beberapa madrasah mereka datang, kurang lebih 36 orang anak-anak kita akan berkongsi kasidah dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah esok jadi malam ni sebahagian tengah mempersiapkan lagi persiapan akhir di luar, jadi banyak yang berada di luar, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita buat sedikit peringatan untuk kita sama-sama melihat satu tajuk berkenaan dengan yang saya petik daripada Zad ala Tariqud Da'wah, kitab yang telah ditulis oleh Syekh Mustafa Mashhur rahimahullah, dan kita petik daripada tajuk iaitu persahabatan. Pada persahabatan yang soleh ada bekalan. InsyaAllah kita akan tengok beberapa perkara yang ditulis di sini untuk kita sama-sama menjadikan sebagai satu peringatan kita. Pada masa yang sama, kita melihat bahawa ukhuwah, persaudaraan yang ada di atas muka bumi pada hari ini, dan dia sebenarnya dia akan terpecah dua lah. Yang pertama, ukhuwah lillah fillah, ukhuwah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ukhuwah kerana Allah SWT ni pun pecah dua juga. Yang pertama, ukhuwah di atas jalan Allah ini, di atas jalan perjuangan, jihad, dakwah dan tarbiyah. Dan satu lagi, lillah fillah juga, bersama-sama dengan orang Islam, tetapi tidak ada kaitan dengan perjuangan, tidak ada kaitan dengan dakwah ataupun tarbiyah. Jadi ini persahabatan Islam yang biasalah. Tetapi dia juga diikat dengan akidah juga, iman. Cuma imannya tidaklah sekuat orang yang berjuang.
Dan ukhuwah yang seterusnya, yang kedua daripada yang sebut ialah ukhuwah and ghairul Islam, selain daripada Islam, selain daripada kerana Allah. Jadi ukhuwah inilah yang majoriti. Jadi hakikat inilah perkara yang berlaku, dan mungkin kita ingin sama-sama mengambil pengajaran daripada kehidupan yang ada pada hari ini. Arus persahabatan hari ini ialah arus persahabatan yang ada kepentingan, kepentingan dunia. Jadi arus yang ada kepentingan dunia ini, dia akan menghanyutkan orang-orang yang bersahabat kerana dunia itu, ataupun kerana kepentingan-kepentingan yang tertentu, kan? Jadi kepentingan yang tertentu itu, kan, mungkin dari sudut diri dia, keluarga dia, ataupun mungkin harta dia dan sebagainya. Jadi yang kita maksudkan dengan ukhuwah pada malam ni ialah ukhuwah di atas jalan Allah. Yang kita nak tengok, ukhuwah di atas jalan Allah ni maknanya mereka yang terikat dengan ikatan iman, ikatan keyakinan pada Allah, akidah, ikatan untuk nak mentauhidkan Allah. Ini ukhuwah ni yang kita maksudkan. Jadi ukhuwah yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Dan ukhuwah inilah sebenarnya yang menjadi asing pada zaman ini, era ini. Tak ramai yang memahami, Jadi kita nak melihat bahawa sekiranya kita mempunyai persahabatan ukhuwah yang begitu, iaitu ukhuwah yang berasaskan kepada iman kepada Allah, keyakinan kepada yaumul akhir, kepada hari akhirat, maka ada bekalan. Kita tengok apa bekalannya, insya-Allah. Jadi digambarkan di sini ukhuwah pada jalan Allah adalah satu nikmat yang besar dan merupakan bekalan untuk melimpahkan sesuatu yang sentiasa baru. Jadi ukhuwah ni dia tidak menjemukan. Ukhuwah kerana Allah ni dia tidak menjemukan. Kenapa dia tidak menjemukan? Kerana dia memberi bekalan kepada hati. Dan hati, kerana orang yang beriman, bila dia bertemu dengan sahabat dia, dia bukan hanya melihat fizikal dia, apa yang ada kat luar dia, lahiriah dia. Kerana lahiriah ni mungkin sama, mungkin susah, nanti kita akan tengok nanti. Mungkin susah, mungkin penderitaan, tetapi ukhuwah ini, kan, diikat dengan iman dan akidah, menyebabkan dia sentiasa, kan, diisi dengan kebahagiaan, perasaan rasa bahagia, segar, kerana dia sentiasa dianugerahkan oleh Allah nikmat, dan nikmat inilah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita hidupkan pada hari ini. Dan nikmat yang Allah akan bagi barakah, bagi barakah nanti. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, bagaimana Allah memerintahkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Tali Allah ni ulama-ulama ditafsir, dia kata sebagai Al-Quran. Tali Allah ni maknanya Islam. Tali Allah ni maknanya apa yang Allah perintahkan. Sunnah Nabi itu termasuk tali Allah. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, al-Islam, Al-Quran tadi. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Jadi orang yang berpegang dengan Islam, bersama-sama dengan Islam, jumpa kerana Allah, pisah kerana Allah, tolong menolong kerana Allah. Jadi ini adalah merupakan perintah Allah. So perintah Allah ni maknanya sesuatu yang besar, yang besar. An wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kamu kepada nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu, yang mana kamu itu bermusuh-musuhan sebelumnya. Kalau ada dalam keadaan jahiliah, dalam keadaan tak ada Islam, sebenarnya kita ni akan bermusuh. Tengok dengan dengan mata kaca dengki, tengok dengan dendam, tengok dengan perasaan hiri hati. Kalau tengok sahabat ni, orang ni pakai kereta besar sikit, kita kereta kecil,
dah rasa apa? Dengki, rasa hasad, rasa benci, tengok dengan pandangan-pandangan yang penuh dengan ketakutan, takut ni. Jadi selain daripada kita mengikatkan diri kita dengan iman, dengan Islam, dengan Quran tadi, kita akan memandang dengan perasaan-perasaan yang negatif. Jadi Allah gambarkan sini bagaimana kita kena mengenangkan bagaimana nikmat yang Allah bagi, menjadikan kita rasa cukup. Sebab kita tahu sahabat kita tu macam kita juga. Maknanya apa, kalau dia bagi nikmat, kita pun dapat nikmat. Kalau Allah bagi sahabat kita ni dapat nikmat, dengan nikmat tu dia boleh masuk syurga, dengan nikmat tu dapat redha Allah, tentu kita akan dapat manfaat. Jadi kita tengok sahabat ni dengan sebagai satu nikmat. Kita tak nampak dah dia punya apa? Dia punya dengkinya, dendamnya, iri hatinya, tak ada dah. Sebab apa? Kalau sahabat tu dapat nikmat, dia dapat syurga Allah, dia dapat redha Allah, pasti dia akan panggil kita sama-sama. Kita mungkin banyak dosa, kita mungkin banyak kelemahan. Sahabat-sahabat tengok sembahyang khusyuk, kita nampak Allah bagi khusyuk kat dia. Kita tak dapat khusyuk, kita rasa macam-macam, ingat macam-macam. Tengok sahabat khusyuknya dia, baca Quran ni bagus kan, zikirnya, tengok dia soleh akhlaknya. Kita tahu kita sahabat dengan dia ni, kalau dia masuk syurga besok, tentu dia ajak aku sama. Jadi kita melihat sahabat dengan nikmat, dan persahabatan satu nikmat. Dia bukan hanya sekadar kita nampak oh dia lebih, aku kurang. Kita pula bila ada kelebihan, kita rasa bangga dengan sahabat kita. Sedangkan kelebihan kita tu mungkin dunia, dari sudut duniawi, mungkin kita Allah uji dengan kesenangan. Sahabat tu Allah uji dengan kesusahan. Nak datang sini pun susah, tak ada duit. Ada sahabat-sahabat kita nak datang tak ada duit, tak mampu nak datang, minta bantuan, dan tak maaf Ustaz, tak dapat datang. Kenapa? Adalah alasan dia bagi, tapi yang kita faham, dia tak ada duit, memang tak ada duit. Jadi ada sahabat-sahabat kita memang tak mampu nak datang, memang tak mampu. Ada yang kena buang kerja dah, ada yang bagi kita ziarah. Baru-baru ni ziarah kita buat, tengok ada kalangan sahabat kita kena buang kerja, tak ada income, kosong kan. Jadi kalau kita rasa kita ni ada duit, ada kerja, kita ada semua kan, kita nampak itu nikmat, maka kita terputus dengan iman tadi. Jadi kita tengok sahabat, Allahu Akbar, Allah uji. Tapi walaupun dalam keadaan dia tak ada kemudahan-kemudahan duniawi, tapi Allah bagi dia masih lagi boleh sabar. Dan sabar ketika diuji dengan kesusahan ni besar pahala dia. Kita kalau Allah uji mungkin dah gila dah agaknya, kan, ada diuji dengan berpisah, berpisah macam nak gila kan. Suaminya tinggalkan dia kan. Satu ketika tengah duduk-duduk dapat panggilan telefon, Assalamualaikum Ustaz, suami saya dah tinggalkan saya. Sebab tak sama kefahaman ni, sebab tak sama kefahaman. Suami dia dah tak nak dah, tinggalkan. Dia pula tak ada kerja, duduk rumah, suri rumah. Anak pula baru lahir, baby lagi kan. Saudara mara pula tak ada, macam tu kan. Jadi kalau kita melihat persahabatan ni, kalau asasnya iman, asasnya akidah, hablullah tadi, ataupun tali Allah tadi, hablillah tadi, maka itu adalah satu nikmat. Jadi ini nikmat. Ya, sebab itulah dan Allah menggambarkan nikmat yang mana Allah menyatukan hati-hati kamu, sehingga dengan hati-hati kamu itu kamu jadi orang Islam yang bersaudara. Bersaudara. Jadi sebab itulah persaudaraan dalam Islam ini jangan kita pandang remeh, jangan kita pandang rendah. Mungkin hari ini kita tak memerlukan pertolongan orang, kita rasa serba cukup, semua ada kita. Makan, minum, kerja, tanah, harta, adik-beradik, keluarga, semua ada. Kita ada serba-serbi adalah. Tak perlukan sahabat pun kan, tak perlukan sahabat. Jadi kita jangan kita rasa kita kuat dengan tanpa sahabat tadi, kerana Allah gambarkan kan, kalau kita tidak menjaga persahabatan tadi, macam mana orang yang jahiliah tadi kan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha.
Kalau kita tidak ada sahabat-sahabat tadi yang Allah gambarkan, kan, maka kita akan berada di tepi-tepi jurang neraka Allah. Jadi rupa-rupanya sahabat-sahabat itu sangat penting. Yang mana dengan sebab sahabat tu Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita sebab sahabat. Jangan kita ingat kita terror. Oh, saya dah serba-serbi cukup dah, okey dah. Tak. Sebab ada sahabat kita tu, Allah selamatkan kita. Ini perasaan orang beriman. Ini nikmat. Sebab tu orang beriman dia rasa ukhuwah lillah fillah. Ini satu nikmat. Kenapa? Kerana dengan ukhuwah itu, maka dia terselamat daripada neraka Allah. Dia terselamat daripada tergelincir, terseleweng. Kan? Walaupun dia nampak sahabat dia lelaki, tapi rupa-rupanya barakah, kan, blessing orang putih kata, kan? Barakah bersama sahabat tu rahmat Allah datang. Kadang-kadang sahabat tu tak buat apa pun kat kita, tapi bila kita bersama dengan sahabat tu, kebersamaan itu, kan, mendatangkan rahmat Allah, barakah Allah. Ini nikmat. Sebab tu kita nak kena rasa ukhuwah lillah fillah ini bukanlah satu yang remeh. Kalau orang-orang biasa, manusia biasa, dia hanya bersahabat bila ada kepentingan. Kalau ada projek, kalau ada bisnes, kalau nak dapatkan untung, apa-apa nak dapatkan, mungkin bahagian-bahagian tertentu dalam dunia ini, maka baru dia jaga sahabat, jaga. Pagi-pagi dah bangun, malam-malam, kan, tanya khabar. Kenapa? Supaya sahabat tu boleh tolong dia dunia. Tapi rupa-rupanya itu hanyalah merupakan tipu daya dunia ni. Sebab tu salah satu daripada penghalang kita, nanti mungkin kita akan bagi tajuk tu pada daurah nanti. Salah satu penghalang kita ni untuk istiqamah ialah ad-dunia. Dunia. Dunia ni, kalau kita kata, kan, segala yang ada dalam hidup kita ni, selagi dia terputus akhirat, tu dunia maknanya. Terputus akhirat tu dunia. Apa saja terputus akhirat tu maksudnya di dunia. Jadi kenapa kita kena macam tu, nanti kita bincang di daurah. Bagaimana, contoh Imam Ghazali sendiri menyatakan, dia kata apa, bukan Imam Ghazali, siapa nama dia, Allahumma salli alaihi, tapi dalam kitab Imam Ghazali digambarkan tentang apa, tentang, kata kalau orang tu betul-betul kenal dunia. Kalau kita kenal dunia, kenal Allah, kenal akhirat, maka kita akan nampak dunia ni bukan perkara yang nak kita tinggalkan. Dunia yang tak boleh bantu akhirat tadi, tapi dunia ni musuh kepada kita. Jadi sebenarnya bila Nabi gambarkan, kan, dunia ni semua laknat kecuali yang ada hubungan dengan Allah. Dan Nabi gambarkan tak lebih lagi daripada sebelah kepak nyamuk. Malahan dunia tu boleh merosakkan, kan, iman dan sebagainya. Maka dunia ni hakikat digambar, dunia ni musuh Allah. Bila dunia musuh Allah, siapa yang menjadikan dunia sebagai asbab persahabatan dia, asbab kehidupan dia, dia nak sahabat tu kerana dunia, kan, maka sudah tentulah dia akan menjadi musuh Allah. Jadi sebab tu persahabatan kerana Allah ni merupakan nikmat yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, tak dapat dibeli dengan kekayaan apa yang ada di dunia ini. Sebab itulah Allah gambarkan, Allah memberi kurnia kepada orang beriman dengan hatinya diikat. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatu padukan, yang mengikat hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kan, sekiranya kamu belanjakan apa semua yang ada di atas muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, tak akan dapat mengikat hati-hati kamu. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi bahkan Allah lah yang menyatukan, mengikat hati-hati kita ini. Inilah merupakan Allah Subhanahu wa taala yang azizun hakim. Jadi kita nak kena rasa malam ni, sungguh-sungguh kita datang kat sini ni, kita yang berhajat untuk mendapat ukhuwah lillah fillah ni, Allah yang ikat hati kita. Yang ikat kita ni Allah yang satukan. Jadi kalau kita ni ada perasaan, mungkinlah perasaan negatif dengan sahabat-sahabat kita yang saleh, sahabat-sahabat kita yang baik, maka kita kena tengok iman kita, ada masalah kat iman kita. Kenapa Allah jauhkan kita daripada orang yang soleh tadi? Kerana mungkin
ada dalam hati kita kecenderungan kepada sesuatu ghair Allah. Jadi sebab tu kita cek balik. Kalau hati kita tak sayang sama sahabat kita ni, kita cek balik, tengok balik, mungkin ada masalah iman. Kenapa? Kerana Allah yang menyatukan. Jadi kita datang sini, ada datang daripada Terengganu lah, dia datang daripada Kelantan lah, besok lagi ramai lah insya-Allah. Sahabat-sahabat kita banyak dalam perjalanan lagi ni, nak datang sama-sama. Apakah yang menyebabkan mereka datang? Yang mengikat hati kita ni, nak jumpa ni, Allah yang mengikat hati. Ni kita nak kena rasa ni. Ni satu nikmat yang Allah bagi. Ada yang hantar mesej, Assalamualaikum Ustaz, minta maaf tak dapat datang. Sedih. Dia tulis, dia buat gambar menangis. Gambar apa, emosi, ikon apa ni? Ikon dia panggil ni. Emoji. Gambar menangis. Saya tengok, saya pun nak menangis. Ya Allah, tengok gambar sedih, tak dapat datang. Tak dapat datang. Nak datang tak boleh. Ada yang adiknya kahwin lah, ada yang tak sihat, macam-macam lah sebabnya. Tapi tak dapat datang, nak datang. Lama tak datang, rindu dia kata. Tapi nak sebut sini, kenapa kita rasa macam itu? Sebab memang yang ikat hati kita ni Allah. Allah yang ikat. Bukan ada kepentingan apa pun. Bukan kita datang sini dapat duit pun. Habis duit ada lagi. Minyaknya, penatnya, tolnya kan. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal, inilah nikmat yang kita nak kena rasa nikmat ni. Nak kena rasa. Orang lain tak ada. Orang lain berjumpa sebab nak dapat kuasa. Kita biasa juga kawan-kawan dengan orang politik ni. Ada juga orang politik ni kan. Tapi tengok bila jumpa tu, bersungguh-sungguh, bincang sungguh-sungguh dengan penuh, ketuk meja kan. Tapi rupa nak dapat tender, nak dapat projek. Nanti bila kau menang besok jadi YB, kau menang, kau janganlah lupa kita ni malam-malam sampai pukul 2 pagi bincang politik. Ni tak ada kena mengena dengan siapa-siapa, kau jangan terasa lah. Nak sebut, kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa seronok, rasa nikmat, tapi rupanya persahabatan tu bukan kerana Allah. Jadi Allah satukan kita, hati kita tu bukan atas dasar akidah, atas dasar iman, bukan atas dasar perjuangan. Jadi bila akhirat nanti kita akan bergaduh balik gitu. Baik, jadi ini kita rasa sungguh ikatan akidah Islam adalah ikatan yang paling kuat. Jadi kita nak kena rasalah, nak betulkanlah. Kalau hari ni kita mungkin ada rasa-rasa yang bukan akidah, kita betulkan balik. Tak apa, betulkan balik. Kita betulkan balik. Tapi maknanya ikatan yang paling kuat, ikatan akidah yang mutlak. Ini yang mutlak, yang hakiki. Jadi persahabatan tu memang hanya iman saja, kerana Allah sahaja. Dan orang yang hidup di bawah naungan cinta dan ukhuwah kerana Allah akan ada kebahagiaan. Allah bagi kebahagiaan. Allah bagi ketenangan dalam jiwanya yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang berkumpul kerana urusan dunia, kerana urusan perniagaan, hiburan, nikmat dunia. Jadi ini bukan kebahagiaan yang sebenar. Jadi kita nak kena rasa, nak tengok dalam hati kita. Bila jumpa dengan sahabat ni, nak kena rasa seronok, nak kena rasa bahagia. Kerana inilah hakikat kebahagiaan. Sebab itulah kita lihat, apabila kita berjauhan dengan sahabat-sahabat kita, itu kita merasakan seperti kita ni susah. Susah. Diibaratkan suasana ukhuwah. Suasana ukhuwah. Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi dulu dan juga sekarang sama juga kan. Ibaratkan ikan, ibaratkan air bagi ikan. Jadi ukhuwah ni sebenarnya seperti air bagi ikan. Kalau tak ada ukhuwah ni, ikan tu mengelupur, tak boleh bernafas, sesak nafas. Dia tak boleh nak merasakan satu kebahagiaan. Sakit. Kenapa? Kerana air bagi ikan. Jadi inilah hubungan ukhuwah yang telah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ini menjadi contoh kepada kita gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kena rasa, ini perasaan yang sepatutnya ada lah kan. Jadi sebab tu tak sama orang kumpul-kumpul kerana dunia kan, glamour kan. Dia sebenarnya pada masa yang sama ni ada banyak perjumpaan Islamik sekarang ni. Banyak kan. Tapi banyak yang glamour.
masuk berita, masuk TV, kan, ada orang besar-besar datang, kan, selawat, kan, ataupun baca berzanji ke marhaban ke, kan, nasyid, kan, hebat, tapi hati terputus, hati tak rasa nikmat iman. Kita tak cakap siapa-siapa no, tak cakap mana-mana, jadi kita nak sebut kita lah ni. Kita nak kena rasa, ini nikmat yang kita kena rasa. Dan inilah yang akan memperkuatkan akidah, yang akan memperkuatkan akidah kita, iaitu sahabat-sahabat. Jadi bersama sahabat itu barakah. Jadi jangan rasa rugi. Kadang-kadang kita rasa alah perjalanannya lebih panjang daripada perjumpaan. Perjumpaan mungkin beberapa jam je, perjalanan mungkin kan berhari-hari, kan. Kami ingat masa dulu berjalan dekat Amerika dulu, kan, jalan kan jauh benua, perjalanan ambil masa 2 hari 3 hari perjalanan naik kereta, jalan jauh, jumpa sehari lebih sikit je, kan, kadang-kadang 2 hari. Tapi perjalanan kalau sekali tu daripada New York ke Washington ke tak silap, perjalanan dengan saljinya, dengan apa macam-macam, kan, hampir 5 hari perjalanan, kan. Sempat tidur tengah jalan, macam tengah jalan dah ngantuk sangat, bawa kereta tu dah ngantuk sangat, kita perasan kita dah parking kat tepi jalan, rupanya jalan tu ada 5 lane, kita kat tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah, tapi adalah divider tu, betul-betul kat divider tengah-tengah, kan. Pagi-pagi sebelum subuh tu dah nak bangun lah, tapi gelap lagi. Dia tengok tiba-tiba kereta vum, kereta kiri kanan kereta. Pasal apa kita tengah jalan ni? Rupanya dah ngantuk sangat, kita perasan dah parking kat tepi jalan, rupanya tengah jalan. Jadi penat sangat travelling. Kalau ada orang travelling jauh-jauh benua, kalau daripada New York ke California tu hampir seminggu perjalanan. Seminggu perjalanan tu non-stop, berhenti makan, buang air, semayang, isi minyak, kan. Itu je. Seminggu memang penat, kan. Tapi gili-gili lah jalan ramai-ramai, sikit daripada utara ke Georgia selatan, benua, bukan Malaysia ni. Setakat KL dengan Perlis ataupun Johor Perlis ni tak ni sangat, kan. Contoh, saya pergi Bangkok hari tu naik kereta daripada selatan Thailand sampai Bangkok 2 hari ke 1 hari, 2 hari, banyak jam lah. Banyak jam juga lah, kan. Maksudnya 2 kali ganda daripada Johor ke Perlis, 2 kali ganda, 2000 km apa, 2000 km ke lebih kurang itulah, kalau tak silap, panjang. Jadi kadang-kadang perjalanan kita ni panjang, penat, letih, jumpa sekejap aja, tapi kita kena rasa setiap pertemuan tu walaupun sekejap, dia ada rahmat Allah kat situ, dia ada barakah daripada Allah, dia ada nikmat akidah, ada nikmat iman, rasa tu. Jadi rahmatnya tu mungkin kita tak rasa sekarang, tapi bila mungkin satu hari Allah uji kita dengan kesusahan, masa tu kita rasa, kan. Sekurang-kurangnya sahabat kita dunia akhirat ni dah sampai pada mahsyar, ni, kan. Kita dah dibangkitkan semua, pakat-pakat cari kat mana dia, mana nak pergi. Tiba-tiba tengah kumpul-kumpul, kan, trilion agaknya, lebih trilion lah, kan, manusia ni. Setiap manusia akan dihisap. Kalau kita hidup, siapa paling tua sini? Ni muda-muda, kan, start muda lagi. Ada tua lagi 80 ada sini, ada 80 ada, tak ada 70 ada, 70 ada, oh ada 70, oh ada, nak masuk 61, orang muda lagi, semua pakat muda lagi. Tak apalah 61, katalah umur kita 60 tahun. Agak-agak kita hisap berapa tahun? Allah hisap kita berapa tahun? Allah hisap kita, setiap benda Allah hisap tu. Kalau Allah hisap kita dengan keadilan dia, tak lepas kita, insya-Allah tak lepas. Tapi kalau Allah hisap kita dengan rahmat dia, insya-Allah lepas. Jadi kalau Allah pandang kita, Allah berkira dengan kita, Allah kira satu-satu. Bayangkan, dah 60 tahun kita hidup, setiap hari ada nikmat tak? Ada nikmat, Allah kira. Mata kita, telinga kita, kan, kat mana mata ni guna ni, kat mana telinga guna, otak ni guna macam mana ni, Allah kira satu-satu, kan. Agaknya kalau Allah kira lah, kalau seorang umur 60 tahun, agaknya berapa tahun dia nak kira tu?
Contohlah kan, Allah kira, kemudian setiap nikmat satu-satu Allah kira. Sebab tu Nabi gambarkan, kalau Allah kira kita ikut keadilannya, dia maha adil. Kalau Allah kira nak kira satu-satu tu, insya-Allah tak lepas. Maka kita hajat kepada rahmat Allah. Sebab tu ada amalan-amalan yang mana amalan tu akan mengundang rahmat Allah. Salah satu apa? Al-ukhuwah. Salah satu al-ukhuwah. Kenapa? Bila al-ukhuwah tu ada ta'awun, ada tolong menolong, ada takaful, ada seimbang menyeimbangi. Bila ukhuwah, kita hanya boleh tolong menolong bila ada ukhuwah, kan? Bila ada ukhuwah, tolong menolong yang sebenar, yang asasnya iman. Dan salah satu yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang banyak menolong manusia yang lain, terutama sahabat-sahabat dia. Maka salah satu daripada rahmat Allah akan lahir, akan wujud dalam kehidupan dia. Maka sampai ke akhirat, di yaumul hisab, ketika kita dihisab, Allah tengok kita dengan pandangan rahmat. Sebab kita memandang sahabat kita yang susah, yang kita nak tolong tadi, dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Maka Allah memandang kita ni, bila kita lihat bersahabat tadi, maka dengan pandangan rahmat. Pandangan rahmat, insya-Allah orang akan masuk syurga bukan dengan amal, dengan rahmat Allah. Nampak tak? Jadi ukhuwah ni penting. Sebab mana, di mana kita nak nampak rahmat tadi? Tolong menolong, takaful, kita seimbang menyeimbangi satu sama lain, kita sayang menyayangi, ingat memperingati satu sama lain, nak tegur menegur. Sama sahabat lah. Dengan orang lain boleh tegur, tak boleh tegur. Kalau kita tegur orang lain, bukan tegur, pandang aja dah, orang nak marah dah. Apa pandang-pandang? Berlaku satu ketika kat PLKN, budak mati, kena pukul mati. Kes buli di PLKN yang lepas. Apa mulanya? Pandang aja. Yang seorang ni rasa dia bagus, dia ada grup dia. Yang seorang ni, budak-budak ni sikit, dia pandang, tengok agaknya pelik sangat, agaknya rupa dia tu kan, dia pandang lah. Engkau tengok apa ni? Pandang aja. Pergi mandi petang tu, mandi, dia belasah. Engkau, dia rasa macam terhina, dia pandang. Pandang aja, mati. Kes bunuh. Kes buli. Pandang aja. Kalau orang lain, pandang pun tak boleh. Dengan sahabat, kita boleh menasihati, kita boleh tolong menolong. Sahabat dengan sahabat, kita bersahabat kerana Allah. Jadi bila kita hidupkan ukhuwah lillah fillah, barulah bila berhadapan dengan Allah, Allah memandang mereka yang berukhuwah dengan pandangan rahmat. Maka bila Allah pandang rahmat, kita salah banyak, Allah maafkan, Allah ampunkan. Bila kita amalan kita korup, Allah SWT pandangan rahmat. Macam kita pandang anak kita sakit, mak kita sakit, orang yang kita sayang sakit, kita pandang dia, kesian kat dia, maka Allah memandang pandangan rahmat, masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu Nabi gambarkan di akhir di zaman pada mahsyar nanti tu kan, ada satu kelompok manusia yang mereka berkumpul ramai-ramai, berjalan di atas mimbar-mimbar bercahaya. Mimbar bercahaya, jalan. Para Nabi tengok, para Rasul tengok, orang yang syuhada tengok, kan? Cemburu. Siapa ni? Grup mana ni? Rupanya mereka yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, jumpa hanya kerana akidah. Ini nikmat. Ini satu nikmat yang kita nak kena rasa. Sebab nikmat ni dah tak ada dah. Arus dah hilang dah tarik dah nikmat. Dan kita hanya bersahabat dengan seorang bila dia boleh tolong kita, bila ada buat kepentingan pada kita, kita pun ni. Termasuklah berkahwin bersama juga. Siapa yang berkahwin kerana kaya, maka Allah akan miskinkan dia. Siapa yang berkahwin kerana cantik, Allah akan hodorkan dia. Ini hadis Nabi SAW. Kahwin pun kerana dunia, kan? Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini, bagaimana kita kena kembali balik kepada proses tarbiyah. Jadi Allah lah yang menyatukan, dan inilah nikmat yang kita nak kena rasa. Jadi nampak sahabat ni macam lekeh aja, nampak sahabat ni macam tak ada apa-apa. Orang semayang dia tidur, kan? Orang semayang dia tidur, kan? Orang apa namanya, baca Quran, kan? Dia lepak-lepak, kan?
Tengok-tengok rupa-rupanya kan, amalan fizikal ni tak kuat, amalan hatinya luar biasa. Nabi pernah gambarkan dalam satu hadisnya, mahfum je lah, ceritanya panjang. Kata Rasul SAW, bagaimana aku melihat satu timbangan, tempat timbang, maka aku di satu daun dan seluruh umat aku di satu daun yang lain. Maka amalan umatku dan sebagainya berbanding amalan Rasulullah SAW, berat lagi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Abu Bakar di satu daun, satu timbangan, dan aku melihat sebagian besar Madinah, penduduk Madinah, sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat semua sahabat, dengan campur-campur lagi, Abu Bakar lebih berat lagi banding yang lain. Nabi sebut Abu Bakar lebih berat lagi. Jadi adakah Abu Bakar semayang satu hari 100 rakaat, bukan 100 waktu? Sama aja. Sahabat-sahabat semayang 5 waktu sehari semalam, Abu Bakar pun 5 waktu sehari semalam. Kan? Sahabat-sahabat puasa 30 hari sebulan Ramadan, Abu Bakar pun 30 hari sebulan Ramadan. Jadi apa yang lebih kat Abu Bakar ni? Maka ulama-ulama menghurai. Dia kata yang lebih ialah amalan hati. Ada dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana amalan hati itu melebihi daripada amalan-amalan semua sahabat-sahabat yang ada. Sampai Nabi gambarkan, sekiranya dia timbang, Nabi kata timbang Abu Bakar di satu dan sahabat-sahabat lain semua di sebelah sana satu lain, Abu Bakar lebih berat. Bukan sebab amalan zahir, tapi amalan hati. Sejauh mana ikhlas dia, sejauh mana yakin dia, sejauh mana sabarnya, sejauh mana kan tawaduknya dengan Allah, sejauh amalan hati. Jadi kita tengok sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang nampaknya lekeh lah, semayang pun baju pun pakai t-shirt je, kita pakai jubah kan. Kita rasa kita best lah pakai jubah kan, pakai baju Melayu kan, pakai songkok, pakai kopiah, pakai serban kan. Kita baca Quran, kita rasa. Tapi rupanya amalan hati sahabat tu hanya Allah yang mengetahui. Tengok-tengok dia bagi syafaat kat kita akhirat nanti. Inilah rahmatnya, barakahnya al-ukhuwah lillah fillah. Ukhuwah lillah fillah, persahabatan yang hanya kerana Allah Subhanahu. Inilah nikmat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat ini kan kerana mereka duduk bersama-sama. Dan tambahan lagi, setelah mereka mengukuhkan akidah tauhid mereka, menegakkan Islam dan mewujudkan ikatan yang kukuh antara mereka, menjual diri mereka kepada Allah, berjanji setia untuk membela agama, sehingga menjadi barisan yang rapi, yang kukuh, yang tersusun. Jadi Allah akan uji tak persahabatan kita? Allah akan uji. Satu hari kita terasa hati dengan sahabat, apa sahabat cakap semua kita terasa, ni nak kenakan aku je. Apa sahabat cakap sindir aku je, macam begitu kita terasa. Satu hari Allah uji, kita terasa hati dengan sahabat, kita rasa macam ada something tak kena dan sebagainya. Apa pun jangan kita pisahkan al-ukhuwah lillah fillah. Dan sebab itulah persahabatan ini akan menjadi sesuatu yang lebih besar, yang lebih kita memerlukannya apabila kita berhadapan dengan gangguan. Bila kita diganggu nanti, sekarang ni okey lagi, boleh gerak sana sini, tak ada apa kan. Apabila kita berhadapan dengan fitnah, tentangan, kita berhadapan dengan tentangan dengan syaitan dari jenis jin dan manusia yang sentiasa mengintai untuk menghancurkan kita. Jadi bila kita diuji dengan fitnah, kesusahan, maka ketika itulah kita amat-amat memerlukan sahabat. Sangat perlukan sahabat tadi. Maka di situlah sahabat akan datang. Nombor satu, dia doakan kita. Dia akan doakan kita. Tengok sian sahabat ni, sian sahabat ni kan, nampak dia sedih aja, mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada kesusahan, maka dia pun doakan. Nombor satu, doa dulu sahabat datang. Sahabat ni nombor satu, doa dulu datang. Dia lama tak jumpa dengan sahabat tu, maka dia pun doakan. Kita kena doakan sahabat-sahabat kita, terutama yang kita lama tak nampak ni. Doakan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita terasa hati dengan dia, tak apa, doa.
terasa hati itu kan sementara je kan. Doa. Kalau dia buat silap pun tak apa, kita doakan kebaikan. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana kan apabila kita memerlukan bantuan-bantuan sahabat tadi, biiznillah, dengan izin Allah tadi, maka nombor satu, dia akan datang doa dia datang. Kemudian dia akan datang dalam bentuk bimbingan, dia akan bagi nasihat, dia akan tuntun kita, akan pegang tangan kita, dia akan menerangi jalan kita, bagi panduan, dia akan bagi tazkirah, ingatkan kita ketika kita lupa. Inilah apa yang digambarkan oleh Allah. Maha benar firman Allah dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr itulah sistem hidup kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi kehidupan, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal soleh, dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana futur, suasana lemah, terputus, lalai, suasana tertarik dengan pujuk rayu syaitan, suasana lemah, dalam keadaan terancam, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bersendirian, maka ketika itu sekiranya kita tidak ada sahabat yang mengingatkan kita, mungkin kita akan hilang daripada pentas dakwah, daripada jalan dakwah. Mungkin kita hilang, terpisah, terpisah, kerana serigala akan membaham kambing yang terpisah. Jadi syaitan tak akan biarkan kita bersendirian, dia akan attack. Kita ingat kita dah jauh sikit, kurang sikit buat amal Islam ni, kita ingat kita dah kurang sikit buat benda yang baik-baik ni, kita ingat syaitan pun tak kisah. Tak, syaitan lagi kuat nak nyesatkan kita. Jadi bila kita jauh daripada sahabat, tandanya kita ni ada syaitan yang mengikut kita. Jangan jauh daripada sahabat, cari sahabat kita tu kan, doa, cari usaha kan. Di sinilah kita lihat bagaimana kan, Allah SWT menggambarkan tentang sahabat-sahabat yang baik itu melalui Rasulullah SAW dalam satu hadis yang saya baca maknalah. Kata Rasulullah SAW, sahabat yang soleh itu ibarat penjual minyak wangi. Bila engkau tidak mendapat minyak daripadanya, tetap engkau mendapat bau harumnya. Dan sahabat yang jahat itu umpama tukang besi, bila tidak terkena percikan apinya, kan, sekurang-kurang kamu akan terkena asap dia. Jadi nak sebut kat sini, bila kita bersendirian, sedarlah bahawa dia syaitan yang ikut kita. Syaitan yang ikut kita. Sebab tu saya ingat lagi Muta' al-Jabari rahimahullah, Syekh Muta' al-Jabari rahimahullah, yang digambarkan yang salah satu tanda seseorang itu duduk di atas jalan dakwah tarbiyah Rasulullah SAW ni ialah as-sabat, dia tetap. Dia tanda tetap tu ialah dia ziarah sahabat dia. Dia ziarah sahabat dia. Kadang-kadang ziarah sahabat ni macam jauh, macam habis minyak, tol, tapi Allah bagi balik. Jangan bimbanglah. Lagi banyak kita belanja nak ziarah sahabat kan, jauh, penat, jumpanya sekejap je, tapi ziarahnya lama, perjalanan tu. InsyaAllah Allah akan ganti setiap titik peluh kita yang penat, semua Allah akan ganti. Apa yang Allah akan ganti kan, zat dan bekalan ala tarikud dakwah, di atas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan ganti. Jangan kita lokek nak membelanja, kita ingat habis minyak aku, nak telefon pun kita ingat habis duit nak telefon kan, ataupun habis masa kita. Kita jangan memandang remeh kan barakah ukhuwah. Kenapa? Setiap yang kita lakukan untuk membina kekuatan ukhuwah lillah fillah tadi, setiap itu dia jadi zat, jadi bekalan, dia akan jadi kekuatan. Kadang-kadang kita tak perasan tapi dia akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita lihat, begitu juga seorang yang bila dia tidak bersama dengan sahabat yang saleh, maka dia akan bersama dengan sahabat-sahabat yang taleh, yang jahat. Dan sahabat-sahabat yang jahat ini, dia akan membawa kita kepada kerosakan sedikit demi sedikit. Jadi sebab tu nikmat sahabat ni nikmat. Dia cermin. Cermin, kita ni cermin kepada sahabat kita.
cermin kepada sahabat kita. Jadi ini perkara yang kita nak kena perasai lah. Walaupun mungkin kita rasa macam tak ada apa begitu kan, tapi rupanya dia ada kekuatan. Jadi apabila kita bergerak dalam hidup kita bersama sahabat yang soleh, sahabat yang berjuang, maka maknanya kita ada kekuatan hati. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kesempurnaan manusia itu bila dia ada manfaat kepada orang lain. Ini kebaikan. Sebaik-baik manusia yang banyak-banyak manfaat. Tapi kita tak akan sampai kesempurnaan melainkan dalam jamaah. Maknanya kalau kita seorang-seorang soleh, kita macam mana pun sembahyang 1000 rakaat satu malam, pergi haji, pergi umrah tiap-tiap tahun, kita buat macam-macam, tapi amalan tu fardiyah, amalan untuk kita je, untuk kita saja sendiri. Tak ada amalan-amalan jamaiyah, amalan kita bersama sahabat-sahabat. Kita seorang kita tak akan sampai kesempurnaan amal. Sebab kesempurnaan amal ini apabila kita ada bersama-sama dengan manusia lain, sahabat, terutama sahabat-sahabat yang nak berjuang, baru ada kesempurnaan. Kerana di situlah ada apa? Ada barakah yang besar daripada Allah. Yang saya sebut tadilah, kalau kita nak dapat rahmat Allah, inilah dia tempatnya. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita melihat dengan kacamata iman. Dan inilah keindahan persahabatan, di mana bila kita bersama dengan sahabat-sahabat, insya-Allah hati kita ada kekuatan. Jadi kalau kita tak bersama tu, hati kita mudahlah untuk kita terlalai dan terlupa. Dan yang indah sekali tadi ialah apabila berlakunya tribulasi, kesulitan, tekanan-tekanan, dan kita akan berhadapan dengan tekanan ni tak lama lagi. Kita akan cerita nanti masa daurah, tapi nak sebut kat sini contohlah, sekarang yang kita sebut-sebut ni dah mula berlaku dah. Ada seorang hantar mesej, Assalamualaikum Ustaz, saya dah dapat nak pergi haji, tapi dia nak suruh saya ambil vaksin. Saya tak nak ambil vaksin, macam mana? Saya tak kenal siapa dia, adalah nama dia sebenarnya. Jadi kita nak cakap pun susah juga, tak kenal. Tapi so, adakah saya patut pergi haji? Dia kata gitu. Saya tak nak ambil. Dia sebutlah, saya tak nak ambil, tapi saya kena ambil. Kalau tak ambil tak boleh. Ada seorang kita punya sisi, sahabiah kita, salah seorang, dia dah dapat dah nak pergi. Dia buat rayuan, dah dapat. Jadi bila dia ditanya oleh orang tabung haji ditanya, puan dah ambil vaksin belum? Dia kata, saya tak ambil vaksin. Bila puan nak ambil? Saya tak nak ambil vaksin. Terus nama dia dipotong. Nama terus dipotong. Padahal vaksin ni dia baru cakap macam itu, dia tak nak ambil. Bukan dia kata dia tak nak ambil, tapi dia baru sebut saya tak ambil. Itu kan tak nak ambil. Lepas tu nama terus dipotong daripada pergi haji. Terus cek orang lain ni. Jadi macam mana ni? Jadi kita bukan nak kata kita ni tak suka vaksin ke suka vaksin ke tak, tapi maknanya akan sampai satu peringkat kita ni disepit. Itu bahagian nak haji tak apa lagi lah. Kalau bahagian makan, nak makan beli makanan besok, makanan dah kurang dah sekarang, kemudian dengan PKP sebab bencana alam pula, dengan benda-benda lain lagi, banyaklah kena sebut satu-satu ni banyak. Jadi kita akan berhadapan dengan tribulasi, kesusahan. Jadi bila berhadapan kesusahan ni, maka asbab barakah dan rahmat Allah itu al-ukhuwah. Ukhuwah. Buat sama-sama, baru kita ada kekuatan. Ini rahmat Allah, memang Allah yang lepaskan kita bagi pertolongan, tetapi rahmatnya itu bersama dengan ukhuwah. Jadi sebab itulah apabila berlaku perkara-perkara yang bersangkut pada kesulitan tadi, tribulasi dan sebagainya, maka pada masa itulah kita melihat Allah SWT memerintahkan kita supaya bersama dengan sahabat-sahabat tadi, supaya kita tidak menyeleweng dan menyimpang. Macam itu, menyeleweng dan menyimpang. Hari ini kita tak perasan, tapi kita akan tengok nanti. Sebab itulah kita lihat bagaimana kawan-kawan yang ada, tetapi oleh kerana bila mereka berhadapan dengan kesusahan-kesusahan tadi, dan mereka berbekal kepada persahabatan yang baik,
saling sayang menyayangi, cinta mencintai, maka disitulah Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa mereka yang diuji tadi dengan sahabat-sahabatnya, percintaan kerana Allah, sentiasa tersenyum bersama-sama dan sebagainya. Maka Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah berikan pertolongan. Jadi rupa-rupanya pertolongan kita tu ada juga asbab-asbab barakah daripada al-ukhuwah yang penting lah. Jadi ini kita nak kena rasa lah. Jadi mungkin kita ni sekarang ni kita rasa tak ni sangat lah kan, sebab kita mungkin boleh lagi menampas, makan, minum, kenyang lagi kan. Tapi kita tak tahu pada masa-masa yang akan datang. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling sayang menyayangi, dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka orang ni di hari yang Allah paling murka di yaumul mahsyar, mereka akan mendapat naungan di mana pada masa itu tak ada naungan yang lain. Ini ada 7 golongan kan. 7 golongan yang mendapat naungan di yaumul mahsyar. Naungan tu masa bila Allah paling murka. Sebab manusia datang, jin datang menghadap Allah, bawa dosa. Bawa penderakaan. Allah paling murka. Masa Allah paling murka, apa yang menyelamatkan? Salah satu daripada golongan ni ialah orang yang mencintai kerana Allah, iman, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Besar. Nampak macam tak ada apa kan, tapi rupanya besar. Tolong menolong, tak nak dengki-mendengki antara satu sama lain. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya bacakan sekali kisah dia. Kita dah tahu dah, kita ulang. Ada seorang yang mengunjungi saudaranya di luar kampung. Keluar daripada kampungnya, daripada Bangi pergi Melaka contohlah kan. Daripada Kuala Terengganu pergi ke Melaka contohnya, jumpa kat Melaka kan. Maka di luar kampung ni, lalu Allah mengutuskan malaikat untuk menyiasat. Allah suruh malaikat datang nak tanya, sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah nak ajar kita Maka malaikat bertanya, kamu nak ke mana? Maka dia menjawab, aku nak berjumpa dengan saudara aku di kampung yang depan ni. Maka malaikat bertanya lagi, apakah ada nikmat dunia, hutang ataupun projek apa ke yang kau nak dapatkan daripada saudara kau ni? Pergi sana tu sebab ada projek ke, ada dapat duit ke, ada dapat dunia ke? Apa kata dia? Dia kata, tidak, aku pergi ni sebab aku sayang kat dia je, macam tu. Sebab teringatkan dia, aku kawan dia, sayang. Pergi sebab sayang, bukan kerana ada dunia ni kan? Maka malaikat pun berkata, sungguh-sungguh aku adalah utusan Allah, aku nak sampaikan berita. Jadi malaikat turun, Allah perintah malaikat turun, sampaikan berita. Satu tindakan yang Allah bagi pada Rasul saja. Rasul saja dah jumpa malaikat ni. Maknanya mulianya orang yang bersahabat, yang sayang. Allah nak gambarkan sampai malaikat di arah turun, tanya soalan, jawab, kemudian malaikat beritahu, aku diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan satu berita bahawa Allah sayang kepada kamu sebagaimana kamu sayang kepada saudaranya kerana Allah. Jadi hari ini, kalaulah kita sungguh-sungguh sayang saudara kita kerana Allah, maka Allah akan dalam hadis ni, ini riwayat Muslim ni, hadis Muslim, Allah kata apa? Melalui malaikat tadi, kata Rasul SAW, Allah nak cakap kamu sayang kepada sahabat kamu ni, macam gitulah Allah sayang kepada kamu. Jadi nilai sayang Allah pada kita ni sejauh mana ikhlas kita pada kasih sayang dengan sahabat kita. Ini satu yang besar. Jadi sebab tu indah, persahabatan ni indah. Ukhuwah lillah fillah indah, walaupun penat, walaupun mungkin letih, mungkin nampak macam costly nak bergerak berjalan, tetapi satu yang indah, satu yang hebat. Kenapa? Kerana disitulah kasih sayang Allah. Jadi rupa-rupanya kasih sayang Allah bersama dengan kasih sayang kita kepada sahabat-sahabat kita. Jadi ini perkara-perkara yang insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk cuba mengikhlaskan hati kita, tengok balik jadi mungkin kita dah jalannya dah betul dah ni insya-Allah. Cuma mungkin kita nak perdalamkan lagi, kenal lagi. Jadi kita takkan
sayang sahabat-sahabat kalau kita tak kenal dia. Kan kita kena ta'aruf, kenal mengenal, tanya khabar macam mana sebagainya. Dan kemudian cuba nak rasai, kalau besok aku kat akhirat besok, kat yaumul hisab, aku tak lepas dah depan Allah. Kita punya sembahyang pun macam-macam, kita punya puasa pun macam-macam kan. Allah tak lepaskan kita. Tiba-tiba ada sahabat panggil kita, doa, ya Allah, sesungguhnya dia sahabat aku ya Allah, dia tolong aku ya Allah, dia tolong aku. Dan rupanya sahabat kita tu syahid. Sahabat kita tu syahid. Jadi dia boleh bawa pula 70 orang ahli-ahlinya. Salah satu sahabat-sahabat dia boleh bawa pula 70 orang. Saya nak tanya dengan diri kita ni, kita ada tak sahabat-sahabat kita yang dah syahid? Ada tak? Kalau tak ada, kena cari sahabat yang syahid, boleh bagi syafaat. Jadi mana sahabat yang syahid ni? Sahabat yang nak berjuang jalan Allah lah. Kalau kita dah sama-sama niat kita nak tolong agama Allah, nak tegakkan agama Allah, nak buat dakwah, sama-sama nak bertarbiyah, sama-sama nak berjuang berjalan Allah, mati salah seorang kita, kan, mati, Allah terima niat dia, dia ikhlas, kita tak ikhlas, dia ikhlas. Tiba-tiba kita baik dengan dia, sahabat dengan dia pun sayang kita, kita sayang dia. Allahu Akbar, kan? Allah yang maha mengasihi tadi tarik kita sama, kan? Ni nak cerita kisah sahabat yang bergaduh pula. Ada kisah sahabat bergaduh. Kita dalam sahabat ni ada bergaduh. Gaduh apa? Adalah kita tak sama sefahaman apa-apa lah, tak kira lah. Maka mungkin salah seorang mengambil hak sahabat dia, tak kira lah hak apa. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tu nak masuk surga, terhalang. Kenapa? Ada sahabat tuntut dia, ya Allah, ketika kami sama-sama dulu dekat rimbunan kasih, kan, dia ambil baju aku ya Allah, baju aku tu baru beli, kan, paling mahal sekali, contohlah, sayang sangat, dia ambil baju aku ya Allah, dia ambil duit aku ya Allah. Kita tahu, ya Allah, hari ni aku nak tuntut, tersekat, tak boleh nak masuk. Dua-dua soleh belaka, dua-dua berjuang belaka. Maka Nabi gambarkan apa? Orang yang sahabat soleh ni, Allah pandang pandangan rahmat dia. Maka Allah kata, wahai orang yang nak menuntut tadi, kamu tengok ke hadapan. Maka dia tengok depan, nampak syurga. Allah buka syurga, nampak syurga. Kata Rasul SAW, nampak syurga. Nampak syurga. Dia kata apa? Allah gambarkan, mau tak engkau syurga tu? Dia tengok syurga, lupa dia masalah dengan sahabat dia tadi. Kata, nak ya Allah, nak. Kalau engkau boleh maafkan sahabat engkau, pimpin tangan dia sama-sama masuk syurga. Nampak? Nabi gambarkan sahabat sampai bergaduh. Dia dah sahabat kerana Allah ni, dah beriman dah ni, dah berjuang dah ni, Allah nak bagi, tapi ada gaduh sama-sama ni. Adalah apa-apa persisih faham, tapi dia sama-sama ikhlas. Cumanya persisian faham tu menyebabkan tak boleh bersama. Nabi kata apa? Tengok depan ni, tempat kau nak masuk ni, berjuang. Ini Allah pandang dengan pandangan rahmat. Sebab dia ukhuwah tadi, Allah pandang dengan pandangan rahmat. Kalau tak gaduh-gaduh, tak lepas, dua-dua neraka. Maka tengok syurga, Allah lembutkan hati dia, dan seolah-olahnya macam Allah bayarlah hutang kat dia tu. Ya Allah, aku nak masuk. Kalau kau nak masuk, kau maafkan dia, pimpin tangan dia sama-sama masuk syurga. Dia pun pegang tangan sahabat dia, mari kita masuk syurga sama-sama. Ini ukhuwah sampai peringkat tu. Maknanya kalau kita ikhlas kerana Allah tadi, sampai peringkat bila dah berjuang sebagainya, ada persisian, tapi ukhuwahnya ada, bukan tak terputus. Maka sampai peringkat, kan, Allah jadikan asbab sahabat tadi yang kekurangannya pada sahabat tadi, kekurangan itu ditampung. Allah pandang dengan pandangan rahmat pada orang yang berukhuwah. Ini indahnya persahabatan ni. Sebab tu kita jangan pecah-pecah dengan sahabat kita, jangan marah. Kalau dia tak nak bersama, dia marah kat kita ke sebagainya, tak apalah, kita diam aja. Jangan kita kutuk-kutuk dia, jangan dedahkan aib dia. Kita jaga akhlak kita, adab kita. Dan kemudian kita sama-sama, insya-Allah, mudah-mudahan kalau besok kita sangkut tak lepas,
dia pun sangkut tak lepas, tiba-tiba ada ukhuwah yang masih lagi murni kerana Allah tadi. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah pandang dengan pandangan rahmat, maka kita alhamdulillah, rahmat Allah membebaskan kita daripada azab Allah, membebaskan kita daripada murka Allah. Sebab tu malam ni kita maafkanlah, ampunkanlah segala dosa sahabat kita, segala kelemahan dia, kesilapan dia, kesalahan dia, segala perkara yang kita rasa, yang mungkin kita terasa hati, yang mungkin kita rasa macam-macam lah yang negatif, dengki ke, dendam ke, kita hapuskan. Kita hapuskan. Kenapa? Kerana ukhuwah itu akan membawa rahmat Allah. Jadi rahmat Allah bukan kat dunia aja, rahmat Allah sampai di yaumul hisab. Ini Nabi gambarkan kepada kita perkara-perkara yang hebat di hadapan kita, terutama di akhir zaman ni. Kita akan berdepan dengan macam fitnah, ujian, macam-macam. Kita akan dipecah-pecahkan, kita akan dilaga-lagakan, kita akan dijadikan macam kita kata ayam laga. Kita akan dilaga-lagakan oleh syaitan. Dia hasut kita sana, dia hasut kita sini. Maka kita bersihkan sangkaan buruk, kita bersihkan rasa dendam, rasa marah, rasa dengki, bersih. Kerana itu semua adalah dosa hati. Dendam, dengki, buruk sangka, semua dosa hati yang kalau kita tak lepaskan, maka kita tak lepas nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pandang rendah ukhuwah. Kita juga dengan sahabat-sahabat karabat kita, saudara kita, saudara sedaging ni, adik-beradik kita. Kadang-kadang kita terasa lagi adik-beradik kita ni kan. Mak ayah kita ada terasa hati dengan mak ayah, terasa hati dengan anak-anak, marah ke anak-anak, kurang ajar kat kita, tak letakkan kita sebagai orang ini. Bersihkan. Bersihkan, tak rugi kita bersihkan. Bersihkan dendam kita, bersihkan dengki kita, bersihkan sangka buruk kita. Bersihkan segala perkara yang kita rasa akan menghalang rahmat Allah pada kita, bukan pada dia. Dia lah maknanya kalau dia bersihkan, alhamdulillah kan. Kalau dia tak nak, dia dendamkan kita tak boleh buat apa. Tapi kita ni. Jadi mudah-mudahan bila kita di yaumul hisab, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Bila Allah pandang dengan pandangan rahmat, alhamdulillah, redha Allah. Ini kita nak cuba patah balik macam mana Ansar dan Muhajirin zaman Nabi SAW. Mereka sanggup pertahankan nyawa sahabat dia tadi dengan diri dia terkorban. Sekarang ni berlaku kat Gaza. Israel datang nak tembak Apache, helikopter, tembak. Muda-muda ni panggil helikopter, baling batu supaya helikopter tembak dia, supaya orang tua-tua, anak-anak yang lain-lain tu cepat lari masuk. Dia sanggup mati. Kenapa? Kerana pertahankan yang lain. Kalau kita helikopter tembak, dah lari dulu, selamatkan diri dulu. Kalau kita kan, selamatkan diri dulu. Anak tertinggal, berhenti dengan anak. Ayah tertinggal. Kalau kita lah, sahabat tertinggal, dah sembunyi. Mana-mana kawan kita ni? Lah, tak ada, mati dah. Ini sahabat-sahabat di Gaza sampai peringkat helikopter datang, tembak, dia tak lari, dia saja, dia panggil, dia ambil batu baling lagi supaya helikopter tembak dia. Bila helikopter pusing tembak dia, yang lain sempat lari. Yang tua-tua, anak-anak kan, lari. Dia kena. Ini adalah ukhuwah yang zaman Nabi dulu, zaman Ansar dan Muhajirin dulu, berlaku sekarang. Kenapa? Tarbiyah, dakwah yang benar berlaku sehingga hati mereka penuh dengan iman. Bukan sebab dia berani, tak, dia pun takut juga. Tapi bila tengok keliling ni, dia baling batu. Saya tengok dia punya video dia, memang dia korbankan diri dia. Dia baling supaya helikopter pusing ke dia, tembak dia. Bila helikopter pusing kat dia, hal lain boleh lari. Ni syahid. Jadi dia ni lah yang akan membawa orang lain masuk. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Itulah insyaAllah pada malam ni
Malam ni kita mulakanlah bila kita nak tidur nanti. Kita cuba bayangkan, fikirkan siapa agaknya orang yang kita tak suka, atau orang yang kita dendam, orang yang kita benci, atau siapa-siapa yang kita rasa musuh kita, tapi dia orang Islam berjuang, cuma dia kita kata musuh. Maafkan dia, kan? Bersihkan dendam kita, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kan, kita akan merasai nikmat ukhuwah yang sebenar bila kita boleh bersihkan. Dan inilah antara sifat ahli syurga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat duduk-duduk ramai-ramai, Nabi kata apa? Saat lagi masuk seorang ahli syurga. Lepas tu seorang sahabat masuk, pegang selipar, bawa ketiak, masuk, duduk belakang. Duduk belakang. Sahabat semua tengok. Lepas tu besok pula sekali lagi, tak lama lagi, saat lagi ni ahli syurga masuk, orang yang sama. Dipendekkan cerita. Akhirnya sahabat seorang Ali ke apa, pergi rumah dia tu kan, tengok-tengok, bukan bangun malam, bukan banyak baca Quran, bukan banyak amalan-amalan zahir, tak ada amalan apa pun, siang pun tak ada puasa apa pun. Tapi bila tengok balik, tanya dengan dia, apa dia, rupanya bila dia cerita, entah apa agaknya kan, tapi dia kata, setiap malam aku maafkan semua manusia, aku maafkan semua sahabat-sahabat. Kalau adalah sahabat-sahabat yang buat salah kat aku, sahabat-sahabat yang dengki ke apa ke kan, aku bersihkan diri aku bersihkan, aku maafkan. Maka itu sifat ahli syurga. Ini kat mana barakahnya, kat mana ada punya rahmatnya? Ukhuwah tadi tu asas dia. Jadi bila ukhuwah tu difahami dengan akidah dan dengan iman tadi, baru dia boleh buat. Dia nampak, aku ni apalah sangat, maafkanlah sahabat aku. Sebab dia sayang sahabat-sahabat dia kan, kerana Allah. Sebab tu kita mula. Ini satu amalan syurga malam ni kita kena buat. Kita start kat sini. Kalau kita i'tikaf dekat musalla ni, kita i'tikaf je kan. Sebelum tidur tu kita maafkan. Siapa dia? Mesti ada kan. Tak kira siapa, mesti ada kan. Saya pun pernah ada sekali tu, saya marah sangat dengan seorang. Marah sangat sebab dia melibatkan keluarga kan. Marah sangat, memang marah sungguh. Hampir-hampir doakan buruk ke dia, hampir-hampir, marah sangat. Memang dia buat satu yang besar. Lama saya diam kan. Saya fikir lama-lama, saya kata, ya Allah kan, rupanya kerasnya hati kita keras bila tak boleh maafkan orang ni. Hati kita keras, hati kita ni kalau tak boleh maafkan orang, rupanya hati kita ada masalah kan. Minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya tutup mata saya, ya Allah, genggam macam ni kan, genggam macam ni. Sebab kita tahu teori kan. Ya Allah, aku maafkan dia, aku ampunkan dosa dia yang dibuat aku maaf. Macam tu kan, lega. Kita rasa lega kan, bukan ada apa pun. Tapi lepas tu syaitan akan datang pula kan. Syaitan akan datang, bisik lagi, oh dia pernah buat ni, dia buat ni kan. Dia kena maafkan lagi sekali, bersihkan. Jadi memang susah sebab orang tu dah buat jahat kat kita kan. Tapi kita nak kena kan, anggapkan segala tu qada qadar Allah yang izin. Maka Allah Ta'ala nak uji kita dengan dia, maka kita maafkan. InsyaAllah. So malam ni kita buat amalan ahli syurga lah kan. Jadi bekalan ukhuwah ni di zat, satu bekalan tadi, kita nak kena tengok balik, ada tak orang yang kita masalah dalam ukhuwah, kita betulkan balik, kita bersihkan balik. InsyaAllah. Itulah insyaAllah, mudah-mudahan kita merasailah ukhuwah ni satu nikmat. Dan ukhuwah ni satu nikmat bila dia diikat dengan iman, akidah. Kita bukan kerana lain dah, bertemu kerana Allah, pisah kerana Allah. Tapi sama-sama kita kat sini, mungkin kita tak terasa apa-apa kan, kita tak ada masalah. Yang tak ada ni, yang ada masalah ni kan, mungkin kita rasa-rasa tadi, kita nak maafkan dia. Walaupun tak ada kat sini, walaupun kita dah tak berjumpa, mungkin keluarga kita ke, anak kita ke. Anak, pernah tak marah ke anak? Pernah tak? Saya pernah marah ke anak, marah kan? Pernah marah ke anak ni. Tapi ya Allah kan, ya Allah, bila kita tak boleh maafkan dia tu, maknanya hati kita ada masalah. So kena maafkan. Kadang-kadang kat suami kita, marah kat suami, kadang marah kat isteri kita, kadang-kadang marah kat mak ayah kita pula kan, macam-macam. Maafkan, bersihkan. Ini sifat ahli syurga. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni assignment dia
maafkan orang. Maafkan orang, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Itulah insya-Allah. Ada tambahan apa-apa, kita ada ustaz tambah-tambah sikit. Ada apa-apa ustaz tambah ataupun insya-Allah boleh. Alhamdulillah. Pakai ni ustaz, nak dengar sikit. Yang tu tak ada kan? Kena dekat sikit. Ni lagi kuat. Alhamdulillah. Saya cuma ambil peluang di atas kelebihan Ustaz Rosman kita. Dia cakap ingat 3 jam lagi berapa kemampuan dia, kehebatan dia. Saya baru kena 1 jam pun sempurna. Jadi saya ambil peluang di sini dengan kelebihan ilmu dan juga zikir dia, alhamdulillah, tentang tajuk persahabatan. Tajuk ni begitu luas, kita hidup kita penuh kita dengan persahabatan. Saya ingin kemukakan di sini persoalan kepada Ustaz kita yang dia banyak pengalaman, luas maklumat, iaitu tentang firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang Islam ni persaudaraan. Hendaklah kita perbaiki islahkan sesama kita. Semoga kita ya. Rasa tu pam pam ke? Bunyi apa tu? Tak tahu kan? Luar. Okey. Bukan pam kita bukan pam sana air keluar tak air. Okey tak? Okey. Kita lihat dalam ayat sebelum ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahum. Jika 2 kumpulan orang Islam bergaduh, hendaklah kita ini islah. Jika yang berlaku melampau itu, kita akan betulkan dia. Kita lihat di dunia Islam tidak ada satu kuasa yang lebih memainkan peranan terhadap ayat ini. Kalau contohnya Yaman bergaduh dengan Saudi baru-baru ini, tidak ada kuasa sesama negara Islam untuk memperbaiki, menunjuk siapa salah, siapa yang betul, panggil mereka balik untuk membetulkan baiki. Itu persaudaraan Islam. Dulu kita nampak saudara negara Islam OIC nampak lebih tegas sikit. Sekarang dengan IC IC tak pandangan besar di peringkat kenegaraan. Kalau NGO nak main peranan pun nampak tak begitu kesan sangat. Peringkat kenegaraan kita tidak ada. Mungkin ada ataupun berkaitan cadangan-cadangan yang harus kita fikirkan. Saya tinggalkan persoalan ini untuk Ustaz Rosman memukakan kepada kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingat nak minta bagi pandangan, bagi soalan. Susah pula tu soalan dia. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz yang dikasihi. Apa namanya, perlingkahan pergaduhan di kalangan negara-negara, di kalangan peringkat-peringkat masyarakat ke NGO, semua tak boleh nak elak. Sebab memang masing-masing kita tidak ada pimpinan yang menyatukan, tidak ada orang yang berwibawa nak menyatukan, terutamanya di peringkat antarabangsa lah, kan, peringkat negara-negara. Kita tak ada lagi orang yang boleh nak menundukkan pimpinan-pimpinan yang ada. Pertama. Yang kedua, memang kita ada musuh-musuh yang merancang untuk kita bergaduh. Memang contohnya Saudi dengan Yaman, Saudi dengan sebelum tu Saudi dengan Qatar, Saudi dengan apa tu yang Qatar kan, yang lastnya yang sebelum tu Qatar. Jadi bila kita tengok balik, dia ada yang lagakan, ada yang melaga-lagakan lah. Termasuklah juga Iran Iraq perang lama kan, Iran Iraq pun ada yang melaga-lagakan juga.
Jadi kita bukan saja tidak ada yang nak menyatukan, tapi kita ada musuh yang nak memecah belahkan kita. Sama ada yang kita nampak, perasan, ataupun yang merancang secara halus. Jadi ini merupakan fitnah yang besar, ujian yang besar lah pada kita semua. Sebab tu untuk kita memulakan penyatuan tu, secara tabi'inya memang kita kena mula daripada kita juga, mula daripada bawah juga, mula daripada proses yang bawah kan? Dan kemudian daripada proses bawah tu dia boleh naik ke atas. Saya diminta oleh kawan-kawan daripada Gaza untuk buat sesuatu, nak cuba menyatukan umat di Malaysia dengan isu Al-Aqsa. Dia minta buat macam mana dululah. Jadi bila nak menyatukan, kita kena manfaatkan kerajaan Malaysia kan. Jadi kerajaan Malaysia ni di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, memanglah imej yang dia nak tonjolkan tu imej Islam kan. Cumanya berpecah banyak teruk sangat di Malaysia ni, negara kita ni kan, orang-orang Islam. Jadi walau bagaimanapun kita kena cari jalan jugalah untuk nak cuba menyatukan. Dan mungkin ada kebaikan-kebaikan daripada Perdana Menteri sendiri sekarang ni, ataupun daripada kita kata orang-orang yang boleh kita runding, kita cuba manfaatkan masalah-masalah untuk menyatukan. Salah satu perkara yang boleh menyatukan umat ini, bila umat sedar bahawa kita ada musuh yang satu. Musuhnya satu, musuh bukan banyak, musuh satu. Musuh ni satu, musuh ni kemudian dia akan menghabiskan semua sekali. Jadi kita boleh bersama bila musuh sama. Sebab pengalaman atas kapal tu, bila musuhnya kita kenal Yahudi kan masa tu, maka semua pakat bersatu. Orang Kristian bersatu, orang Yahudi pun bersatu kan. Kenapa? Kerana musuh, jelas musuh tu. Kita ada satu perkara nak menyelamatkan diri kita, akidah kita, keluarga kita, semua sekali lah dengan musuh tersebut. Jadi inilah yang mungkin akan menyebabkan faktor penyatuan umat di akhir zaman, iaitu Al-Aqsa. Al-Aqsa ni akan menjadi satu yang menyatukan, insya-Allah. Dan kemenangan Islam pun akan berlaku di bila Al-Aqsa bebas, Islam akan tersebar. Jadi faktor yang menyatukan tu ada pada Al-Aqsa. Jadi sebab tu mungkin dari sudut antarabangsa ni, pergerakan untuk nak menyatukan melalui Al-Aqsa ni satu pergerakan yang penting. Dan mungkin kita kena tengok semula lah dari sudut peranan-peranan yang kita boleh buat kan. Ini dari sudut yang praktikal, yang paling praktikal lah kan. Kalau kita nak cerita pasal hudud ke, pasal Quran ke, pasal apa, masih lagi ada orang yang macam-macam kan. Jadi bila sebut Al-Aqsa ni, dia ada orang bukan Islam pun boleh terima kan. Ini contohlah, insya-Allah. Wallahu alam. Jadi memang fitnah terlalu besar penyatuan ni, sama ada kita tak faham dan kita ada kepentingan, orang tu ada kepentingan, ataupun memang musuh pecah-pecahkan kita. Jadi insya-Allah penyatuan tu taklah mudah, insya-Allah taklah mudah orang Islam akan bersatu. Tapi macam mana cara bersatu tu, kita macam mana dia bersatu kita tu kan, mungkin rahsia Allah lah kan. Walaupun kata Imam Mahdi dan sebagainya, tapi maknanya rahsia Allah. Tapi kita kena buat proses dia. Yang kita sebut tadi tu proses kita kena buat. Kita kena islah diri kita, islah akidah ukhuwah kita, dan kita kena islah gerak kerja kita. Jadi itu kena buatlah. Itu adalah sunnah, insya-Allah. Jadi sebenarnya yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang cuba kita usahakan ni dapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah yang menyatukan hati semua. Okeylah, insya-Allah. So besok kita akan ada program. Program tu bermula dalam pukul 10 itulah kan, pukul 9, 10 mula daftar, kawan-kawan akan datang. Jadi kita minta ambil bahagian samalah yang ada kat sini kan. Pakai baju yang terbaik yang kita ada lah kan. Itu je lah kan. Tak kira lah baju tu baju lama, tak apa, yang terbaik lah tak kira. Baju elok sikit lah kita pakai, nak sambut, nak raikan sahabat-sahabat kita. Kemudian akan ada kuliah duha dalam pukul 11 insya-Allah. Kemudian kita akan sampai tengah hari, kita ada penerangan sikit lah tentang ansar, aktiviti cadangan kita. Dan kemudian selepas tu kita ada kasidah insya-Allah. Jadi ada anak-anak dari madrasah
madrasah yang ada beberapa ada 3 madrasah kat sini lebih kurang, dia akan datang. So dia akan berkongsi kasidah kan, insya-Allah. Dan petang tu kita akan ada memanah. So kita galakkanlah untuk memanah sama-sama. Siapa yang tak pernah manah boleh belajar manah lah. Kita akan buka di belakang untuk anak-anak dan untuk dewasa sekali lah. InsyaAllah. Jadi program terbuka tu habis sampai pukul 6 lah, lebih kurang 6, 7 tu. Lepas tu kita akan rehat dan kita akan mula daurah dalam lepas isyak. Lepas isyak kita akan mulakan daurah. Maksudnya dalam pukul 9 kita akan mula 9 lebih, insyaAllah. Jadi itulah insyaAllah sikit sebanyak. Sampai rehat, mungkin sampai tengah hari ke, tengok macam mana, insyaAllah. So tu lebih kurang kita tangguh dengan kita membaca doa Rabitah sama-sama. Bayangkan wajah-wajah sahabat-sahabat kita, sahabiah kita yang tak ada, terutamanya, supaya duduk dalam doa sama-sama dengan kita, insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitna ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.